Okey, bismillahirrahmanirrahim korang. Alhamdulillah. Kita dah selesai sampai baca ke muka surat 14. Okey. Kita sambung membacanya. Okey, ini adalah sesi rakaman. Jadi admin Cik Z teruskan membaca, harap dapat sesuatu dari pembacaan ni kan. Okey. Muka surat 14. Okey. Apabila tiba waktu solat asar, mereka orang Nasrani berkata, ambillah apa yang telah kami kerjakan untukmu dan juga upah yang engkau sediakan untuk kami. Mereka menolak upah. Artinya mereka bekerja secara sukarela. Orang yang mengupah itu berkata, sesungguhnya baki waktu siang tinggal sedikit sahaja lagi. Mereka orang Nasrani tetap menolak sehingga orang itu mengupah satu kaum yang lain Muslim untuk melanjutkan pekerjaan sehingga selesai sisa hari yang ada. Maka kaum itu Muslimin pun bekerja pada masa baki hari sehingga terbenamnya matahari dan mereka pun mendapat upah yang sempurna yang dijanjikan kepada dua kelompok sebelumnya. Seperti itulah perumpamaan mereka iaitu orang Yahudi dan Nasrani serta perumpamaan kaum muslimin yang menerima cahaya hidayah ini. Riwayat Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi penjelasan mengenai maksud hadis di atas. Beliau berkata, para ahli nakir telah bersepakat bahawa masa umur bangsa Yahudi sejak diutusnya Musa alaihissalam sampai diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih dari 2000 tahun. Dari 2000 tahun itu umur bangsa Nasrani ialah sebanyak 600. Ada yang berpendapat yang lain mengatakan lebih sedikit dari itu. Fathul Bari. Ini bererti umur bangsa Yahudi ialah 2000 tahun lebih. Apabila ditolak dengan umur bangsa Nasrani 600 tahun, jadi bakinya ialah kira-kira 1400 tahun. Menurut taksiran para ahli sejarah, maksud lebih itu ialah selama 100 tahun atau lebih sedikit. Agak apa orang kata, dari pembacaan ni kita dapat sesuatu betul tak? Abaikan kalau owning admin Cik Z ni. Kita ni cuba apa orang kata, sesuatu yang baru juga owning hari ini. Okey. Dan ini kesinambungannya. Masa 600 tahun untuk umur kaum Nasrani itu adalah berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi, Al-Farisi, masa fitrah kekosongan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 600 tahun. Jadi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah baki daripada umur umat Yahudi 2000 tahun setelah ditolak umur umat Nasrani 600 tahun. Bakinya ialah lebih kurang 1400 atau 1500 tahun atau lebih sedikit. Itulah umur umat Nabi Muhammad mengikut kiraan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut pendapat Ibnu Hajar, umur umat Yahudi adalah umur umat Nasrani ditambah dengan umur umat Islam. Dia ada pengiraan di dalam ini. Rumusannya ialah seperti berikut. Seperti berikut. Umur Yahudi bersamaan dengan umur Nasrani tambah dengan umur Islam. Jadi umur Yahudi pada waktu itu 1500 tahun. Jadi bersamaan dengan umur Nasrani 600 tahun tambah 900 tahun. Ibnu Hajar dalam kitabnya mengatakan ada tambahan 500 tahun kepada umur umat Islam yang selari dengan hadis marfu, iaitu hadis dari Sa'ad bin Abu Waqqas. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku berharap agar umatku tidak akan lemah di hadapan Tuhan mereka dengan mengulurkan umur mereka selama setengah hari. Kemudian Sa'ad ditanyai orang,
Berapakah lama setengah hari itu? Dia saat menjawab 500 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim dan Imam Abu Nuaim. Jadi jumlah umur Islam menurut Ibnu Hajar daripada perkiraan asas adalah 900 tambah 500 tahun bersamaan dengan 1400 tahun atau lebih sedikit. Okey, jadi kita teruskan ke muka surat seterusnya. Sekarang kita berada pada tahun 1440 Hijrah dan ini bererti kita sudah melepasi lebih daripada 1400 tahun itu. Dalam pada itu, tambahan umur yang dimasukkan mungkin juga bererti umur Nabi Muhammad SAW baginda ialah utusan terakhir yang menyempurnakan risalah Islam. Kita juga dapat menambah 13 tahun kerana tahun hijrah bermula sewaktu Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baginda berada di Makkah selama 13 tahun. Sehingga ini umur umat Islam adalah 1400 tahun tambah 63 umur Nabi tambah 13 tahun sebelum hijrah bersamaan dengan 1476 tahun. Jika ditolak dengan tahun ini, tahun ini adalah bukunya baru disebutkan, tahun 2009 Masihi atau 1440 Hijrah bererti 1476 tolak 1440 bersamaan dengan 36 tahun. Jadi 40 tahun adalah sisa umat Islam mulai tahun ini 2019. Okey. Perkiraan. Kita ke surat seterusnya. Perkiraan di atas adalah berdasarkan ilmu pengetahuan manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita perlu bersiap sedia dengan memantapkan kesatuan ummah dan memperbaiki segala amal ibadah. Selain Ibnu Hajar, seorang ulama falak yang banyak membuat perkiraan berkaitan umur dan peringkat zaman ialah Imam Suyuti. Menurut beliau, umur umat Islam adalah jumlah umur dunia ditolak dengan umur-umur semua Nabi sejak Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW. Imam Suyuti mengira umur umat Islam dengan 3 perkara. Yang pertama, perhitungan umur dunia, penghitungan umur umat-umat yang terdahulu sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perhitungan jarak waktu sejak ditutupnya pintu taubat iaitu apabila matahari terbit di barat hingga tiupan pertama sangkakala hari kiamat. Rumusannya ialah umur umat Islam yang pertama, umur dunia. Yang kedua, umur umat terdahulu. Yang ketiga, jarak waktu. Yang pertama, ini adalah penjelasannya dan buku ini memang berwarna-warni menyebabkan admin Cik Z makin tertarik, dan korang pun makin akan tertarik apabila jumpa buku ini tahu. Kita masih buku ini setebal ini. Tapi insya-Allah kita dapat menghabiskan. Malah amalan membaca ni selain kita selain kita membaca, kita dapat sesuatu dan ilmu pun kita terisi dengan masa kita yang yang tak berfaedah kita isilah baca buku. Baca buku ni insya-Allah sangat membantu anda. Sangat menambah pemikiran kita dan minda kita untuk tahu sesuatu. Yang pertama, perhitungan umur dunia. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, hari yang terbit matahari padanya yang paling baik adalah hari Jumaat. Pada hari itu, Adam diciptakan pada hari itu. Dia dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumaat. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Dah muka surat ke-18 tau. Dia ada 382 muka surat.
Okey, dari belakang ini, dia ada 382 muka surat. Jadi, apabila anda membaca seorang-seorang pasti akan cepat habis. Malah anda akan mencari lagi buku. Jadi admin Cik Z ni mengajak korang membaca bersama-sama lah. Dah kita mula tadi dari muka surat, apa orang kata, kita mula start dari muka surat tu kan, kesinambungan. Muka surat ni tadi 14 hingga ke 18. Wow. Okey, dah 4 muka surat kita kata tambahan kita dari tadi, kan? Jadi masa hanya mengambil berapa jam? Berapa jam pula? Berapa minit? Berapa minit? Daripada hadis di atas kita dapat ketahui bahawa kiraan umur dunia dikira sejak Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga sehingga hari kiamat. Kedua-dua hari itu ialah hari Jumaat. Al-Quran surah As-Syadah, ayat 5. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut penghitunganmu. Dari ayat di atas diketahui bahawa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi makhluk yang hidup di dunia. Yang kedua, penghitungan umat yang terdahulu. Hadis dari Ibnu Abbas dan dari sabda Rasulullah SAW kepadanya, beliau berkata, umur Adam ialah 1000 tahun, antara Adam dengan Nuh ialah 1000 tahun, dan di antara Nuh dengan Ibrahim ialah 1000 tahun, dan di antara Ibrahim dengan Musa ialah 700 tahun, dan di antara Musa dengan Isa adalah 1500 tahun, sedangkan di antara Isa dengan Nabi Muhammad SAW ialah 600 tahun. Riwayat Imam Al-Hakim. Jadi dapat dikira umur umat terdahulu ialah 1000 tambah 1000 tambah 700 tambah 1500 tambah 600 bersamaan dengan 4800 tahun. Nabi Adam ialah manusia yang pertama. Oleh sebab itu, umur dunia dikira bermula dari Nabi Adam diturunkan ke bumi. Yang ketiga, tadi ada penjelasan kan? Okey, yang ini penjelasan yang ketiga. Okey, perhitungan waktu antara terbit matahari dari arah barat hingga ditiupnya sangkakala kiamat. Okey, hadis-hadis yang menerangkan tentang perhitungan waktu ini adalah yang pertama dari Abdullah bin Umar. Manusia akan menetap setelah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam selama 120 tahun. Hadis sahih mauquf riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Ibnu Abu Sibah dan Abdul Razak Al-Hasami mengatakan para perawinya warak dan dipercayai. Yang B pula dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jarak waktu antara tiupan itu ialah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Beliau menjawab, aku tidak dapat menyebutkannya. Mereka bertanya lagi, adakah 40 bulan? Dia menjawab kembali, aku tidak dapat menyebutkannya. Mereka bertanya lagi, adakah 40 tahun? Dia ulang kembali menjawab, aku tidak dapat menyebutkannya. Kemudian Allah menurunkan hujan sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bahagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain daripada satu tulang sulbi, iaitu tulang ekornya, daripada susunan tulang pinggang. Dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Yang C pula, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan orang-orang yang awal dan orang-orang yang terakhir pada suatu hari yang dimaklumkan, iaitu selama 40 tahun. Mereka berada dalam keadaan mengengadah dan membeliakkan kedua-dua mata mereka ke langit untuk menunggu keputusan pengadilan, dan Allah akan turun dalam lindungan awan-awan. Riwayat Imam Al-Zahabi. Muka surat ke-19. Nanti admin Cik Z tunjukkan tau. Kita sambung sehingga muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya. Memang cantik buku dia, berwarna-warni.
Dan muka surat ke-20. Okey, wow, ke-20 dah. Ni kalau tak percaya 20. Okey. Ke-20. Dalam suatu hadis sahih dari As-Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah SAW bersabda, hari di mana manusia akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam adalah selama setengah hari. Pula sudah kita ketahui bahawa setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Hal ini bersesuaian dengan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan bahawa kaum fakir miskin akan memasuki syurga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari, iaitu selama 500 tahun. Perkiraan waktu menjelang al-sa'ah kiamat adalah seperti berikut. Okey, dia ada 4. Dia dalam bentuk huruf seperti ini, A, B, D, C. Okey, A, B, C, D. Okey, yang A pula, dikira sejak terbitnya matahari dari arah barat. Ini kerana setelah perkara itu terjadi, tidak ada lagi dosa yang diampuni. Segala pintu taubat ditutup dan syahadat tidak lagi diterima. B, diakhiri sehingga manusia berdiri di padang mahsyar menghadap Allah, iaitu sewaktu manusia dibangkitkan dari kubur dan belum dihisap. C pula, daripada hadis-hadis di atas kita ketahui bahawa jarak waktu antara matahari terbit dari arah barat dengan tiupan sangkakala pertama ialah 120 tahun. Jarak waktu antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua pula ialah 40 tahun. Seterusnya jarak waktu antara tiupan sangkakala kedua dengan kebangkitan manusia ialah 40 tahun. Yang keempat, jarak waktu antara hari kebangkitan dengan masa hisab atau perhitungan manusia ialah 500 tahun. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa jarak waktu dari terbitnya matahari dari arah barat sehingga berdirinya manusia di padang mahsyar adalah 120 tambah 40 tambah 40 tambah 500 bersamaan dengan 700 tahun. Kesimpulan perhitungan Imam Suyuti, umur dunia ialah bersamaan dengan umur umat terdahulu tambah umur umat Islam tambah masa hari akhir. Perhitungan umur dunia adalah 7,000 tahun. Perhitungan umur umat-umat terdahulu adalah 4,800 tahun. Perhitungan masa sejak ditolaknya syahadat hingga kiamat adalah 700 tahun. Daripada hitungan-hitungan di atas dapatlah kita rumuskan bahawa umur umat Islam adalah 7,000 tolak 4,800 tolak 700 bersamaan dengan 1,500 tahun. Kemudian dikurangi dengan masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, didapati bahawa bagi umur umat Islam adalah 1,500 tolak 23 bersamaan dengan 1,477 tahun. Sebagaimana kita ketahui sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sehingga baginda wafat ialah 23 tahun. Baginda berdakwah di Makkah selama 13 tahun sebelum Allah memerintahkannya berhijrah ke Madinah. Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun sehingga kewafatannya. Penulisan takwim hijrah bermula sewaktu baginda berhijrah. Imam Suyuti menambahkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Qasaf ketika menerangkan tentang keluarnya Imam Mahdi alaihissalam, berkata hadis-hadis hanya menunjukkan bahawa masa-masa umur umat ini Islam lebih dari 1,000 tahun dan tambahannya lagi dengan 500 tahun. Okey, kita dah muka surat 21. Okey, kita berhenti di sini. Admin Jay-Z nak tunjukkan dari muka surat yang 14 hingga ke 21. Okey, kita guna kamera ke belakang.